Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, so hi, apa khabar semua? Sa saya apa khabar semua? Follower yang dah follow saya punya page, mana yang dah lama follow, ada yang baru follow, okey? So pagi ni saya nak ambil peluang pagi ni sebab saya rasa saya perlu kongsikan benda-benda benda-benda ni. Saya rasa saya patut kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan pinjaman, berkenaan dengan pendapatan. Ya, walaupunlah sekarang ni dalam tempoh PKP, tak boleh nak keluar sana, tak boleh nak keluar sini, okey? So, boleh ke lagi nak buat loan? Okey? So, ada ke lagi jalan nak buat loan? Okey? So, pagi ni kita letak tepi dulu PKP tu. Sebab apa? Kita sentiasa berdoa. Kita dah buat solat hajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga wabak COVID-19 tu akan hilang. Okey? So, nak tak nak kehidupan perlu diteruskan. Betul ke betul? Okey, so pagi ni, tadi kalau kata anda perasan, sebab saya dah sharekan tadi satu posting saya rasa sangat-sangat penting posting tu. Posting tu berkenaan dengan dokumen-dokumen yang penting. Dokumen-dokumen yang penting, macam mana you nak submit loan dengan pihak bank. Okay, so pihak bank nak tahu dokumen-dokumen ni. Sekejap tak apa, nanti dulu. Okay, so saya dah kongsikan posting berkenaan dengan dokumen-dokumen yang penting untuk you submit dengan pihak bank, supaya dokumen tu you dah standby, you dah ready. Once you dah nak beli rumah, once you dah pergi tengok rumah dengan ejen ataupun dengan pemaju, you dah standby dengan dokumen-dokumen tu. So dokumen tu sangat-sangat penting untuk memudahkan you punya kebolehan untuk lulus loan. Okay, so sebelum saya nak pergi lebih lanjut lagi, saya naklah juga tengok ada komen ataupun ada tak, bagilah love sikit. Okay, so naklah juga tengok ada reaction daripada anda semua. Saya nak kongsikan lagi berkenaan dengan pagi ni saya nak kongsikan jenis-jenis pendapatan yang pihak bank ambil kira. Nampak tak? Saya nak cuba kongsikan apa yang related tadi dengan yang sekarang. Sebab tadi you dah standby dokumen untuk submit loan. Okay, so tapi sekarang ni kita nak cerita berkenaan dengan apa yang pihak bank tengok selain daripada dokumen-dokumen tu. Okay, faham ke faham? Okay, so saya nak cuba you all komen sikit. Siapa yang tengah follow saya punya live ni, cuba komen hi. Okay, so saya nak kongsikan pagi ni antara perkara yang penting. Okay, antara perkara yang penting selain daripada dokumen-dokumen yang tadi tu, kita ada jenis-jenis pendapatan. So ini kadang-kadang orang tanya juga, saya selain daripada gaji basic yang saya ada tu, saya ada lagi pendapatan-pendapatan lain. So pendapatan lain ni diambil kira atau tidak? Okay, so saya nak kongsikan pagi ni. Yang pertama sekali yang memang pihak bank akan ambil kira adalah pendapatan kasar. Pendapatan kasar ni pendapatan kasar, pendapatan basic apa yang you dapat. Okay, so setiap bulan you dah dapat basic setiap bulan banyak tu sekian-sekian. Okay, itu satu. So mana yang follow saya punya live pagi ni, cuba anda tulis dalam komen tu, nombor satu tu apa dia. Okay, so yang kedua yang saya nak kongsikan pagi ni, lain daripada pendapatan kasar, you punya allowance. Tapi kebanyakan orang ada allowance yang tetap, ada allowance yang tak tetap. So macam mana ni? Pihak bank dia tengok macam mana? Dia tengok tetap ke tak tetap? Tak tetap tu dia tengok ke tak? Okey. So allowance ni bila terbahagi pada dua, allowance tetap dengan allowance tak tetap, allowance yang tetap tu dia still akan ambil kira. Dia tetap ambil kira, okey. So yang kedua, bila allowance tu tak tetap, contohnya you buat allowance claim, okey. Ataupun ada allowance lain lagi yang mana yang tak tetap, setiap bulan dia tak sama, ataupun ada bulan yang ada bulan yang tak ada. So apa yang akan jadi pada allowance yang tak tetap tadi tu, dia akan termasuk kepada bahagian yang ketiga, iaitu OT. So ada sesetengah orang yang dia punya pekerjaan dia ada OT, ada overtime. So bila ada overtime, so dia akan ambil daripada overtime tu, termasuk juga dengan daripada allowance yang tak tetap tadi. Okey, so faham ke faham? So sekarang dah berapa dah yang saya kongsikan? Dah 2. Okey, so yang ketiga. Yang ketiga ni orang selalu dapat
dia kadang-kadang je dapat ataupun jarang-jarang dapat. Sebab apa tu? Sebab biasanya orang akan dapat benda ni mungkin setahun sekali, mungkin setahun 2 kali. Okey, so apa tu? So sebenarnya dia akan dapat bonus. So bonus ni bank ambil kira ke? Ambil kira. So sebenarnya bank ambil kira you punya bonus sebagai pendapatan. Tapi dia tak adalah ambil macam ni. Contoh you dapat bonus 10,000. You dapat bonus bulan 2. You submit loan bulan 3. So dia akan tambah 10,000 tu. Memang tak lah. So apa yang dia buat sebenarnya, daripada 10,000 tadi tu, dia akan, kebiasaannya pihak bank dia akan ambil kira daripada 10,000 tadi tu, dia akan bahagi dengan 12. Okay, so dia akan tengok berapa average yang you akan dapat every month. So let's say lah kita ambil yang angka mudah sikit lah. Okay, katakanlah yang daripada 12,000. So daripada 12,000 tadi ni, you punya bonus, so maknanya you punya bonus sebulan 1,000. So daripada pendapatan you sekarang, dia akan tambah 1,000 je lah. Okay, so faham ke faham? So itu bonus. So sebaiknya bonus ni kalau paling-paling best sekali, lampirkan untuk 2 tahun punya bonus. Okay, so faham ke faham? Lampirkan 2 tahun punya bonus kepada pihak bank masa you nak submit loan. Okay, so yang ke berapa dah? Yang ketiga. Okay, so yang keempat. Okay, yang keempat ni saya nak kongsikan berkenaan dengan hasil sewa. Hasil sewa ni ada yang tanya, macam mana nak dapat hasil sewa ni? Hasil sewa ni you ada rumah. Before this mungkin you dah pernah beli rumah. Okay, you dah pernah beli rumah dan sekarang you sewakan rumah tu pada orang lain. So macam mana nak kira rumah tu punya pendapatan menjadi you punya pendapatan? Memang betul hasil sewa itu adalah pendapatan you, pendapatan anda. Tapi macam mana pihak bank tengok hasil sewa itu adalah memang solid pendapatan anda sendiri? Okay, so benda yang sangat-sangat penting yang saya nak share bahawa hasil sewa ni, okay, ni you all kena take note, kena tulis, kena faham, kena ambil tahu. Sebab hasil sewa ni pihak bank dia akan tengok rumah tu betul-betul milik you. Satu. Okay, yang keduanya, rumah tu satu milik you. Nombor 2, you ada buat perjanjian dengan penyewa-penyewa yang duduk dalam rumah tu. Tak kisahlah you buat sewa bilik ke, you buat sewa rumah ke, as long as you ada perjanjian mengatakan ada orang sewa rumah you dan orang tu kena bayar ke akaun sekian-sekian pada tarikh sekian-sekian. Okey, itu 2. Dan kena pastikan dokumen yang tenancy agreement tadi ni di stamp. Ataupun biasanya orang panggil stamping. Okey, so ni 2. Dan yang ketiga terakhir, ada setengah bank minta, ada setengah bank tak minta. Tapi you just standby. At least you standby 3 item ni memang superb lah, memang best. Okay, so yang ketiga adalah you punya bank statement. Bank statement bukan bank statement gaji. Bank statement gaji tu cerita lain. Tadi yang posting yang saya dah share tu. Ini sekarang yang saya share dalam sesi live ni benda lain. Bank statement berkenaan dengan hasil sewa. So sekarang ni you dah ada orang sewa rumah. So rumah tu sekarang dah buat tenancy agreement. Both of party dah sign agreement tu. So sekarang ni orang yang sewa tu akan bayar duit sewa setiap bulan dalam saving account you ataupun dalam current account you all. So apa yang you nak kena buat adalah you kena pastikan orang yang sewa rumah tu ataupun orang yang sewa bilik tu setiap bulan dia masukkan duit dalam current account ataupun saving account. Dan bila you nak lampirkan dokumen kepada pihak bank untuk jadikan hasil sewa tu sebagai satu pendapatan, so 3 dokumen tadi yang saya cakap, bukti yang rumah tu adalah you punya, tenancy agreement, dan yang ketiga sekali adalah bank statement. Selama 6 bulan sekurang-kurangnya ada orang masukkan duit sewa dalam tu. Okay, so faham ke faham? Rasa macam banyak ke banyak apa yang saya nak kongsikan pagi ni? Sekarang ni baru saya kongsi 4 benda. Okay, so hasil sewa ni tak kisahlah sama ada sewa rumah ke, ada mungkin you ada tanah ke pergi sewa, so you ada pendapatan, ataupun you ada pajak kelapa sawit ke. Okay, so semua tu, so still as long as you boleh buktikan ada orang sewa, so jadi. Okay, so kebiasaannya hasil sewa ni datang daripada harta tanah. So apa yang you sewakan rumah, you sewakan kedai, you sewakan tanah, so benda-benda tu boleh jadi supporting document, boleh jadi dokumen tambahan ataupun boleh jadi income tambahan you all. Okay, so itu benda yang keempat. So yang kelima ni ada setengah orang dia dah ada gaji pokok, dia ada allowance, dia ada OT,
And then the best part is dia ada commission. So commission ni sebab apa? Biasanya commission ni orang yang buat sale lah. Orang yang akan buat sale, orang pergi jumpa orang yang nak jual, bukan jual barang, tak semestinya jual barang. As long as dia ada sales department, sales and marketing department, so setiap bulan might be dia ada dia punya commission dia sendiri. So commission ni sama juga macam OT. So commission ni nak tak nak you kena lampirkan selama you kena lampirkan dokumen you commission untuk 6 bulan. You lampirkan commission 6 bulan. So dekat situ pihak bank akan tengok daripada commission 6 bulan tu untuk you punya pendapatan. Okay, last but not least, apa yang saya nak kongsikan pagi ni adalah yang korang ni faham ke faham ni? Kalau faham cuba komen sikit faham. Nak juga tengok faham. Sekarang ni saya dah nak kongsi beberapa point dah ni. Tadi saya dah kongsikan 1 2 3 4 5. Saya tulis nota kat depan ni sebab saya nak share benda ni supaya benda yang saya sampaikan ni saya tak nak lah lagi saya dah sampaikan tiba-tiba ada terlepas lah. So saya dah tulis siap nota kat sini. So saya dah kongsikan tadi dah 1 2 3 4 5. Yang ni yang terakhir. Yang terakhir ni adalah dividen. Okay, so faham ke faham? Dividen ni tak kisahlah apa-apa dividen sahaja. Kalau orang yang kebiasaannya yang kita dengar dividen ESB, dividen tabung haji, dividen KWSP tak termasuk lah Okay. So dividen unit trust. So hasil-hasil daripada benda-benda yang macam tu, biasanya dividen ni kita bersangkut paut ataupun berkait rapat dengan unit trust. So benda ni, dividen ni pihak bank still ambil kira as long as you boleh lampirkan dokumen apa yang dia orang nak. Biasanya dia orang nak tengok statement je yang you ada simpanan dalam unit trust sekian-sekian dalam tempoh setahun. Seberapa dividen yang you dapat. So at least you boleh lampirkan 2 tahun atau 3 tahun punya statement. Itu dah cukup cantik lah. Okay, so faham ke faham? Pagi ni saya dah kongsikan tadi berkenaan dengan pendapatan lain yang mana pihak bank ambil kira. Pendapatan kasar, elam tetap, OT, bonus, hasil sewa, commission, dividen. Nampak? Dah ada 7 income lain daripada income yang biasa yang you all dapat untuk dimasukkan sebagai income tambahan dalam untuk you submit loan dengan pihak bank. Okay, so saling sambil-sambil kita tengah relax kat rumah pasal PKP dan sebagainya. So sekarang ni you dah dapat satu ilmu baru. So nanti jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan sebab benda ni sangat-sangat penting, sangat-sangat rasanya benda ni memberi manfaat kepada ramai orang. At least kalau you dah share pada orang lain, so orang lain pun akan dapat juga ilmu tu sikit. Okay, so sehingga kita jumpa lagi, nanti saya akan share lagi berkenaan dengan topik yang lain pula. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.